الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندة ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, yang menjadikan kita mampu bernafas, mampu bergerak, mencerap segala panca indera, mampu mendengar, insyaAllah, mampu melihat, nampak insyaAllah, dan mampu untuk meletakkan hati kita pada malam ini bersama-sama di dalam majlis ilmu untuk kita menggapai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Jadi insya-Allah bertemu kembali kita pada hari ini membukakan kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid, pada bicara ilmu tauhid, yakni ilmu berkenaan akidah, yang akhir-akhir ini menjadi suatu bualan dan sangat penting. Kalau tak jadi viral tak penting. Ni viral lah. Cuma apa tak dapat tidak, bukan hanya kita belajar ni untuk tunjuk pandai, tapi kita belajar untuk kita faham dan berpegang dengan akidah yang sebenar. Sebab akhir zaman ni nampak benda simple jadi susah sebab tak belajar betul. Macam ni ada viral kata, ditanya, tahu tak akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah? Dia tak tanya sunnah, dia Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ditanya orang mana? Orang Perlis. Tak tahu lah. Faham tak ditanya? Tak tahu. Jadi seolah-olah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah ini satu benda yang asing. Sedangkan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah ini ada satu pegangan yang telah wujud di tanah Melayu sejak sebelum penjajahan lagi. Faham macam tu? Sejak datangnya pedagang di Melaka pada kerajaan Parameswara. Kan jauh cerita dia. Jauh cerita dia. Tapi nak cerita apa? Inilah akidah yang dipegang oleh orang yang berada di tanah Melayu. Tapi akhir-akhir ini orang Melayu pun tak tahu cerita tentang pegangan yang sebenar. Jadi sebab itulah insya-Allah, alhamdulillah, Allah berikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita bacakan kitab ini. Dan khususnya kita baca dalam bahasa Melayu Jawi. Ini mahalnya kat Jawi tu. Di saat mana orang dah tak baca Jawi, kita baca Jawi. Sebab kita orang Jawi dah ke lain. Tak kisahlah Jawa ke Bugis ke, Jawi tu. Faham tak? Kita tanah Melayu, tanah kepulauan Jawi ni semua. Jadi tak ngaku. Nak tahu? Cuba toreh keluar darah bahasa Jawi keluar. Nak kata orang Jawi kita. Sambung. Muka surat berapa dah? Tu mukaddimah Muka surat berapa? 5 lah. Laju.
Yang sebelum-sebelum ni faham? Tak faham tanya. Berapa baris? Muka surat 5 berapa baris? 8 baris daripada atas. Okey. Muka surat 5 Kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, muka surat 5, 8 baris daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, cerita dia. Sebelum ni kita dah cerita secara umumnya, wajib kita percaya dan yakin Allah memiliki sifat kesempurnaan, dan Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Sifat kekurangan itu makhluk. Ni dia punya teaser yang lepas. Okey, masuk yang baru. Mari kita sama-sama tengok dan baca dan fahami. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan mustahil atasnya Allah Ta'ala. Mustahil pada akal kita, tak dapat terima pada akal kita. Mustahil akal kita. Atasnya Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Mustahil Allah ada sifat kekurangan, dan iaitu amat banyak. Mustahil ni pun banyak. Sebab apa? Sebab lawan bagi sifat wajib. Nak faham situ je lah. Dan iaitu amat banyak, tiada menghinggakan dia. Tak dapat nak cerita, nak kira belaka tu tak dapat. Kuat terana lah. Tak dapat nak kira semua. Sebab terlalu banyak. Hanya melainkan ia Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui akan sifat-sifatnya. Sebab lawan bagi sifat wajib. Sama lah. Tiada bersifat, maka wajib disucikan dia siapa? Allah Ta'ala. Maka wajib disucikan. Wajib pada siapa? Wajib bagi tiap-tiap Muslim. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf, kita semua. Disucikan dia Allah Ta'ala. Kita menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya sifat kekurangan. Itu kembali pada sifat kekurangan. Wajib kita sucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Atas jalan ijmal, atas jalan yang umum, secara umumnya. Kalau kita orang tanya kita, Allah Ta'ala bersifat makhluk tak? Tidak. Sebab makhluk itu lemah dan banyak sifat kekurangan. Jawab gitu, settle. Secara ijmal, settle. Ijmal tu ringkas, umum, jelas. Okey, tu. Dan dalil atas demikian itu, dan kena tahu dalil juga. Apa dalil dia? Bahawasanya jikalau tiada bersifat ia Allah dengan segala sifat kesempurnaan, jika Allah tidak bersifat kesempurnaan, nescaya bersifat ia dengan segala lawannya. Kalau Allah Ta'ala tak sempurna, sifatnya tak sempurna, lawan dia, iaitu segala kekurangan. Kena? Tak kena. Sebab apa? Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Tak kena. Kerana jikalau bersifat ia Allah dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia akan suatu daripada alam ini. Ini dalil, cara buat dalil. Kalau kaedahnya biasa kita ada formula. Kita ada formula. Kuli ikut formula dia. Formula mudah je, letak jika maka.
Tulis sikit Ini formula umum yang kita belajar ni. Ustaz nak hafal ke ni Ustaz? Boleh hafal? Sakit kepala nak hafal ni. Jadi kita perlu formula. Macam kita belajar sekolah dulu tak dapat nak hafal, tapi kalau ada formula mudah cerita. Kita cerita Ini formula buat dalil. Kenapa kena sampai macam ni Ustaz? Wajib. Siapa tak tahu formula ni, bukan tak tahu, siapa tak tahu dalil, nak buat dalil ni berdosa. Tak tahu formula tak apa, tapi dengan tahu formula ini maka terselamat kita daripada berdosa dengan tidak mengetahui dalil. Jadi kita tahu insya-Allah cara dia nak hafal ni susah, panjang. Cara dia letak dulu jika maka. Ni kalau dalam kelas saya biasa kecil tak ajar. Okey. Sifat kesempurnaan Allah. Kita faham bicara berkenaan sifat kesempurnaan Allah. Wajib kita percaya dan yakin Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Ini tekan Nabi ni. Okey. Jadi macam mana nak buat dalil? Cara dalil, formula. Formula dalil. Okey. Buat tempat kosong. Mula-mula buat dulu jika maka. Okey, lepas dah buat jika maka, tinggal tempat kosong. Dua lah kat sini tu, sini. Apa nak letak lepas jika? Letak sifat lawan bagi sifat yang berada di atas. Apa sifat lawan bagi kesempurnaan Allah? Kekurangan. Jika Allah mempunyai sifat kekurangan, nampak? Letak tu dulu. Cara dia. Boleh? Setakat ni boleh ikut. Suslu ni, kita suslu. Boleh ikut Lepas tu nak apa? Lepas tu maka ini dia punya akan berlaku. Apa yang akan berlaku? Maka tiadalah alam ini. Dia mesti yang kedua ni kena ke alam. Kena ke alam. Tiadalah alam ini kebiasaannya. Nampak? Tu je. Dapat ni settle. Kalau tambah lagi, ni dah kita tambah lagi. Tengok mustahil kerana jikalau bersifat ia kekurangan, nescaya tiada menjadi ia akan suatu daripada alam ini. Mana tak adalah alam ini. Dan demikian itu batil atau batal, tertolak. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Maka tiada ni. Maka letak satu lagi kat sini. Tertolaklah Allah Ta'ala sifat kekurangan. Sebab apa? Sudah tertolaklah kekurangan. Kerana sudah ada alam ini dengan apa? Dengan musyahadah. Musyahadahnya boleh? Musyahadahnya boleh? Penyaksian. Nampak? Nampak tak alam ini? Nampak? Mana? Cuba tunjuk. Mana alam ni? Tunjuklah mana tu alam. Tak kisah tunjuk kat mana. Tunjuklah mana-mana. Segala yang dicerap dengan panca indera kita, itulah alam. Warna itu alam. Gerakan kita juga alam. Zat kita juga alam. Segala perkara yang dicerap ini semuanya namanya alam. Jadi dah ada. Settle. Ni cara secara ni namanya ijmal. Ijmal ringkas. Kita tak cerita sebab dulu nak bagi faham dulu secara umum dulu. Lepas ni baru kita sedetail. Biar faham dulu secara umum. Yang ni faham dulu. Ni pegang sampai mati ni.
Nanti nak jawab ma rabbuka, ini formula dia. Faham? Kalau tak dapat, tak faham ni susah sikit nak jawab. Dia gagap sikit nak jawab ma rabbuka. Faham tak ni? Kita dah bagi formula dah ni. Kalau tak dapat juga tak tahu ni. Okey, ada soalan tadi. Dia betul faham ni? Ini formula tinggi ni. Dia faham ni? Okey, jadi orang tanya, ya saya lah tanya. Saya tanya sendiri. Apa dia? Kalau Ustaz, kalau kat bawah ni susah nak hafal Ustaz. Kalau tanya dia, jika Allah memberi sifat kekurangan, maka tiada alam ini. Cukup tak? Cukup. Orang awam atas ni cukup dah. Ya. Dia tak mantik sangat. Dia tak mantik sangat. Dia memang pada perkara yang mantik, tapi dia tak dalam. Bukan mantik tu dalam lagi. Dia memang kena ilmu. Sebab itu sifat 20 juga dikenali ilmu kalam. Tapi bukan ilmu kalam yang berdebat. Dia ada orang salah faham. Imam Ghazali tulis ada golongan ilmu kalam. Orang ilmu kalam itu pada jenis orang yang berdebat. Dia nak gunakan kaedah ilmu kalam itu untuk menunjukkan dia pandai. Kita tak itu. Kita nak belajar ni supaya kita kuat jiwa kita. Nak bagi apa tadi? Sabit, kemas. Dalam jiwa kita mengenal Allah Ta'ala dengan segala pengenalan yang sepatutnya. Untuk orang awam je ni. Saya nak tanya, susah ke kalau dia kata jika Allah menciptakan kekurangan, maka tiada alam ini? Susah ke? Pening ke terbang rasa? Ada? Adakah semacam terapung ke, nak terbang ke ada? Bila tahu ilmu ni? Tak ada lah. Biasa je lah. Ke ada yang pening? Pening minum air sekejap. Minum air. Dia bukan susah, tapi kita tak biasa. Kalau pening tu, dia bukan susah, tapi tak biasa. Ni tak biasa, okey. Orang tanya, macam mana kita nak bagi dalil Allah ini sempurna? Jika Allah Ta'ala itu kurang, maka tiadalah alam ini. Faham tak? Jadi sabitlah Allah Ta'ala itu sempurna, kerana sudah ada alam ini. Dah, tu je. Tu dia. Okey, atau apa? Renung lebih sikit. Renung dulu. Fikir dulu. Mana susah? Saya nak tanya, susah tak benda ni yang kita cerita ni? Susah tak? Sebab orang kata belajar surat 20 susah. Dia saya confuse tu. Dia tak susah. Kita tak biasa. Ulang balik. Tak susah, tapi tak biasa. Kalau orang dulu biasa. Saya ada tengok satu video makcik tu. Laju ngafal. Ada? Imam tengok juga video makcik. Nanti share tak tu. Ada seorang cikgu, memang dia orang belajar benda ni asas ni sampai boleh jadi apa? Hafal gitu je. Dia boleh ngafal lagi. Macam kita ni tak payah hafal sangat pun tak apa, tapi faham pun dah senang lah. Okey, yang dalam live ni ada soalan? Tanya kat sini. Kalau ada soalan beritahu. Kadang kita tak sedar diri. Okey, tak ada. Aku malam semua faham. Selalu ada soalan. Okey, sambung. Boleh sambung Boleh. Sambung. Laju ni. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu. Setengah tu kan separuh, sebahagian. Dan setengah dan sebahagian daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahuikan atas jalan tafsir. Barang tu perkara atau sifat, senang kata, sifat yang wajib. Dan dalam keadaan kita nak mensabitkan Allah dengan sifat kesempurnaan, kata para ulama, bila saya baca kitab, kena faham bukan perkataan saya, perkataan siapa? Ulama. Jadi kita baca kitab ni seolah-olah kita duduk depan ulama, kita sedang belajar dengan ulama. Bukan belajar dengan saya ni, saya tukang baca kitab je. Bila saya tukang baca kitab tu, kita kena bayangkan waktu baca kitab ni sebenarnya kita mendengar kalam para ulama ni. Itu dia. Okay. Dia kata apa? Wajib
ini kata ulama ni, wajib diketahuikan. Maksudnya wajib tahu, kalau tak tahu berdosa, kalau tahu dapat pahala. Tu nak kena faham kata wajib di sini. Atas jalan tafsir. Ni teknik sikit. Bila jumpa tafsir tadi kita jumpa ijmal. Betul? Kita jumpa kata ijmal. Ni satu lagi pak. Tafsir. Kata tafsir. Apa maksud tafsir? Ni teliti. Dalam sikit. Bukan dalam sangat, dalam sikit je. Yang dalam sikit je. Cuma nak lebih lah sikit, bukan umum sangat. Iaitu 13 sifat wajib. Akan tulis. Ni boleh padam eh? Dah tulis lah. Lafaz. Dan gambar. Ni je lah ni. Nanti ambil dia. Macam ni padam ni. Dia terkeluar ni. Ni sebab damai. Kitab ada dah, cuma kita bagi ni. Okey. Cerita dia ni tafsir. Apa tafsir? Wajib tahu. Apa dia? Secara tafsir. Berapa sifat? 13 sifat. Sebut. Dah kita sebut kan? Wajib tahu secara tafsir. Dalam sekian 13 sifat. Dalam sangat Ustaz? Tak dalam sangat. Dia apa dia? Nanti sama semua. Kita baca dulu ambil biar faham. Atau 20 sifat atas khilaf. Ada setengah kata 13 sifat. Ada setengah kata 20 sifat. Khilaf. Dan ni semua apa? Khilaf. Yang lagi akan datang. Dan qaul yang rajih. Qaul yang rajih ni apa? Qaul yang kuat. Yang dipegang oleh kita, oleh kebanyakan para ulama kita tu. Bukan kita lah. Kebanyakan para ulama yang wajib kita pegang juga. Pula itu qaul yang pertama. Yang mana? Yang ini. Yang rajih tu 13 je. Bukan 20. Dah Ustaz kita belajar sifat 20. Mari kita baca sama-sama dengar habis. Kita baca dulu. Habis dulu. Dan 7 yang tinggal 13 tambah 7 jadi 20. Yang 7 tinggal lagi itu wajib diketahuikan atas jalan ijmal. Tiada harus dinafikan dia dengan ijma'. Maknanya gini. Jadi yang ini kita bukan kata tolak, tapi kita kata ini kedua. Yang pertama ni, yang ni ya. Sebab tu kalau dalam TikTok dia tak ni, dia akak gitu. Faham tak? Jadi yang 7 lagi tu secara ijmal iaitu 7 sifat lagi. 7 sifat. Okey, nampak? Tak apa juga tak tahu ni. Dah lukis dah ni. Okey. Jadi apa cerita 13-7 ni sebenarnya? Tak apa. Mana 13 sifat ini sebenarnya dipelopori atau diletakkan oleh Al-Asyairah. Asyairah je lah. Asyairah. Saya kata bahasa syar'i. Sebab ada perbahasan juga kata 12 sifat. Itu panjang ni cerita. Sebab ada mengatakan bahawa wujud itu bukan sifat. Itu tak apalah cerita. Kita ambil yang orang punya boleh. Itu dalam lagi perbahasan ilmu kalam. Yang ni kita ambil yang setakat lepas fardu ain. Okey. Kebanyakan ulama kata 13 sifat secara tafsir itu sebenarnya Asyairah. 7 sifat ijma' ni Asyairah. Asyairah kata ijmal 17 sifat. Yang kata 20 sifat ni pada Maturidi. Yang kata wajib 20 sifat secara tafsir itu pada
Maturidi. Kita ni Asy'ariyah ke Maturidiyah? Utama kita Asy'ariyah. Kita kat Malaysia ni Asy'ariyah. Okey. Apa cerita ni? Okey. Jangan main-main bayi. Okey. Dia main tak apalah. Okey. Okey, setakat ni okey. Boleh. Ada soalan. Ustaz kena tahu ke benda ni? Kena tahu lah. Sekarang ni kalau tak tahu ni, orang macam-macam dah cakap sekarang. Faham tak? Kau anak kita tanya ke, isteri kita tanya kan. Isteri kita kan selalu tengok TikTok. Betul? Ke tak tengok? Kan? Selalu tengok TikTok, tengok macam-macam media sekarang ni kan. Kan selalu tengok. Jadi kat dalam tu macam-macam. Nanti bila dia tengok pelik sikit, nanti dia tanya kita, Asy'ariyah ni apa? Maturidi ni apa? Berapa 13, 20, 7 apa? Jadi kita kalau tak tahu, tak kena. Jadi kita kena tahu kan? Kita tahu, wajib tahu. Jadi kalau kita bahas lagi, bahas sama ini. Okey. Tiada harus dinafikan dengan ijma'. Siapa menafikan sifat 20 boleh jatuh kufur. Ini kena faham. Ijma', menolak ijma' itu seolah menolak apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sebab ijma' ulama mengambil kaedah sifat 20 ni daripada Al-Quran dan hadis. Cuma disusun struktur dia begini, kita terima je lah. Dan ia adalah ijma' ulama, tiada khilaf. Tiba-tiba ada golongan baru-baru datang kata tak perlu belajar. Maka pening cerita tu. Sedangkan ini ijma' ulama kata wajib belajar. Alhamdulillah sikit. Bisa. Okey. Boleh lah. Saya boleh ngiri sikit ngiri sikit. Tu dia. Okey, sampai baca habis dulu Kerana ia setengah daripada segala perkara kamalat, perkara kesempurnaan yang kita bicarakan ke atas tadi, maka barang siapa menafikan dia, siapa yang menafikan dia, jadi ia kafir wa iyyazu billahi ta'ala. Betul, saya tidak kata saya cakap ni ulama ijma' ni berkata dalam tulisan kitab ni. Syekh Ahmad Faqani mengambil daripada ijma' ulama. Sebab dan barang siapa menafikan dia, jadi ia kafir. Bukan main-main dia ni. Boleh main-main dia? Tak boleh main. Sakit kataan ni. Sakit macam ni. Tolak. Dia tolak ni gini-gini. Dia ada kaedah juga. Dia tolak tu. Dia kata gini. Dia kata kita tak payah belajar sifat 20 lah. Benda tu tak penting. Kita tengok balik perkataan dia. Kalau perkataan dia kata tak perlu belajar sifat 20 itu, kadang-kadang memang dia menafikan Allah ada sifat ni, maka dia kafir. Tapi kalau dia kata Allah ada sifat ni, cuma tak payah belajar sifat 20, begitu, itu masih beriman tapi berdosa. Boleh faham bukan kita senang-senang nak jatuh kafir, tak. Ini memang menafikan terus. Contoh kata Allah tak suka makhluk. Mana ada? Dia kata gitu. Allah suka makhluk. Terus kafir. Sedangkan memang ada sebab mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Betul kata belajar je lah terus kalau apa masalah. Nak tolak saya nak benda ni memang kalau tanya dia mungkin dia semua dia pegang. Tapi ada pening sikit yang golongan tu. Dia kata Allah tangan, apa yang pening tu sebab tak belajar. Jadi kita pegang Allah tak serupa makhluk. Okey. Cukup dulu sini, cukup. Kau banyak kan atau terbang lagi? Boleh? Boleh balik ni boleh cerita rasa? Boleh cerita? Senyap ni boleh tak boleh ni? Boleh sebab saya pun nak kena ke awal sikit hari ni. Ada hal lain pula Jadi kalau tak faham nanti kita jumpa lagi, boleh tanya. InsyaAllah.
wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa taqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kalau nak tahu lagi, nak cerita tahu dalam lagi, sambil-sambil lah kalau cepat boleh follow. Sebab esok tempat lain pula. Gitu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.